Terima kasih, terima kasih, Datuk. Kita masuk kepada pusingan yang kedua. Ini merupakan soalan saya yang saya tujukan kepada kedua-dua tokoh ini. Soalan saya ialah, pada masa ini Petronas hanya menguasai kira-kira 40% pasaran runcit petroleum. Sekiranya subsidi yang besar diberikan, maknanya kerajaan juga harus menanggung subsidi untuk beberapa syarikat minyak raksasa yang ada di negara ini, termasuk ExxonMobil dan Shell. Apa komen pendebat? Saya mulakan dengan Datuk Ahmad Sabri Cid. Kita mesti mengakui bahawa kaedah subsidi adalah kaedah yang tidak boleh bertahan lama. Banyak subsidi artinya kita mesti mengakui akan memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya. Kalau kita terus memberi subsidi yang banyak, kita akan mewujudkan satu keadaan bahawa wang negara yang sepatutnya dilaburkan untuk kepentingan rakyat, untuk sekolah, untuk hospital dan sebagainya, terpaksa digunakan hanya untuk menampung subsidi minyak yang sebahagiannya akan digunakan oleh orang-orang yang sudah kaya, yang sudah mempunyai kenderaan yang besar, termasuk orang-orang daripada luar negara kita dan sebagainya. Sebab itulah kita katakan di sini bahawa kalau kita terus memberi subsidi sebagaimana disebutkan tadi, ada syarikat-syarikat yang seperti disebutkan ExxonMobil, seperti Shell dan sebagainya yang turut mendapat faedah daripada wang rakyat dalam soal ini. Kenapa tidak kita berikan terus wang tersebut terus kepada rakyat? Dan ini dibuat oleh kebanyakan negara-negara maju yang lain. Dibuat oleh negara-negara maju yang lain. Kalau disebutkan tadi kerana pengurusan yang tidak cekap, kerana ada rasuah dan sebagainya, kita tanya Norway, tanya Finland, tanya negara-negara maju yang lain yang dikatakan paling kurang rasuah. Mereka juga tidak subsidi dan mereka telah menunjukkan prestasi ekonomi yang lebih baik, dan Malaysia juga harus menuju ke arah itu. Debat ini masalah minyak, bukan Anwar dan Sabri. Oleh demikian saya tidak memilih untuk menyentuh beliau, walaupun beliau tokoh semangat 46 dulu. Itu tak apa. Soalnya saudara, kita nak banding dengan Norway. Pendapatan per kapita Norway 10 kali lebih dari Malaysia. Kita bicara soal harga minyak, ini keperitan rakyat, petani, nelayan, pekerja yang miskin. Jadi kalau kita nak bandingkan dengan kedudukan negara industri yang capai tahap yang baik, itu agak sukar. Nisbah dan basis perbandingan itu meleset sama sekali. Saudara, soal minyak, soal bantuan meredakan keperitan rakyat, ini soal tanggungjawab mana-mana pemerintah. Lebih ramai orang miskin, lebih ramai rakyat terpinggir, baik Melayu atau Bumi Putera Sabah Sarawak atau segelintir Cina dan masyarakat India di estate, itu tanggungjawab kita. Soalnya menaikkan kadar minyak dengan mendadak begini cukup membebankan. Dan kalau pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional sampai hari ini tidak sedar, saya fikir masa depan parti itu tidak begitu cemerlang lagi. Orang tidak akan yakin. Saudara, ini realitinya. Saudara tahu berapa ramai jumlah pengangguran, itu akan tersentuh. Sebab itu prinsip subsidi, bila nak tolong orang miskin, subsidi. Bagaimana tentang prasarana infrastruktur? Berpuluh bilion ringgit yang disediakan untuk pedagang-pedagang, untuk industri, untuk pelabuhan. Bukankah itu bentuk subsidi? Prasarana disediakan dengan jumlah yang besar. Kita sebut insentif. Tolong rakyat miskin dengan subsidi minyak, kita panggil subsidi. Jumlah nak tampung kerugian perwajar saya sebut tadi, dan emas dan pelbagai bailout, kita sebut bailout, bantuan menyelamatkan ekonomi. Nak bantu nelayan dan petani dan Melayu miskin, namanya subsidi, dan subsidi itu namanya itu cukup negatif dan busuk sekali. Saya tidak setuju. Saya anggap tanggungjawab kita dalam mana-mana negara, kita ada dana. Keuntungan Petronas ni tak sentuh bahan sektor yang diperoleh oleh Petronas, kerana dia perlu untuk pelaburan dan sebagainya. Ini soal dana yang besar yang diperolehi oleh kerajaan. Betul untuk sekolah, ya.
Tapi kalau kita ambil bilion dari rakyat, kemudian kita tingkatkan bangun sekolah. Sekolah tanggungjawab dah boleh kita sentuh dalam round kedua, insyaAllah. Baik, terima kasih Datuk Seri Anwar. Demikian, saudara penonton sekalian, berakhirnya segmen pertama debat agenda daily ini. Kita akan bertemu lagi selepas pesanan iklan ringkas ini. Jangan ke mana-mana. Yang membawa judul Hari Ini Bentuk Kerajaan, Esok Turun Harga Minyak. Kita sampai pada pusingan ketiga sekarang. Saya persilakan Wakil Datuk Ahmad Sabri bertanyakan soalan kepada Datuk Seri Anwar. Silakan Tan Sri. Terima kasih Pengerusi. Sebelum saya mengemukakan soalan saya yang terbuka, saya ingin terlebih dahulu mendapatkan komitmen daripada apa yang telah diucapkan oleh Datuk Seri tadi, iaitu premis kepada cadangan apabila memerintah hari ini besok harga minyak akan turun 50 sen bukan kerana Malaysia adalah negara pengeluar minyak, ya atau tidak? Ya, Malaysia lah negara pengekspor minyak. Net. Kerana Malaysia negara pengekspor minyak, itu sebabnya cadangan ini dikemukakan. Ya. Jadi apabila cadangan itu tadi dikemukakan, sedangkan di dalam hujah telah menyentuh perkara-perkara lain yang bukan berkaitan dengan minyak, iaitu yang berkaitan dengan IPP dan sebagainya. Jadi saya merasai IPP itu ada hubungan minyak dengan gas. Ya, tetapi ada Petroleum. juga Ini baik, bermakna basic sekarang ini premis itu sudah bercampur-campur. Jadi saya suka untuk menyebut beberapa angka, iaitu hasil ataupun revenue daripada minyak mengikut laporan tahunan yang telah diumumkan ialah 223 bilion, ya. Dan daripada 223 bilion ini yang merupakan hasil daripada minyak yang dikorek daripada Malaysia ialah 26%, iaitu 56 bilion. Sedangkan Petronas telah mengembalikan wang sebanyak 63 bilion, bermakna melebihi daripada duit minyak yang diperolehi daripada urus niaga minyak Malaysia sebanyak 5 bilion lebih. Jadi dengan demikian, seolah-olah apabila wang ini dilaburkan semula untuk perkembangan ekonomi, apabila Datuk Seri memerintah hari ini, besok akan menurunkan harga minyak, seolah-olah Datuk Seri seumpama seorang anak yang telah kematian bapa akan membahagi-bahagikan harta ini yang telah dikumpulkan hasil keringat orang terdahulu untuk mendapatkan keseronokan di kalangan kawan-kawan bahawa Datuk Seri adalah pemimpin yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas ucapan pemula. Saya fikir dia nak tanya soalan, tapi mungkin kaunseling punya pengaruh. Sudah basic pengetahuan basic bila kita sebut industri petroleum itu masuk minyak dan gas, patut dapat taklimat awal. Tapi kalau yang disebut oleh Petronas ini, keuntungan besar dari pelaburan Petronas, dan Petronas ini walaupun termasuk dalam di antara 100 syarikat minyak terbaik, tapi dari segi keuntungan termasuk di antara yang 10 yang terbaik. Dan keuntungan ini ialah kerana operasi kebanyakannya itu dalam negara dan sebahagian kecil di luar. Dan dalam polisi kita, tentunya kita menggalakkan Petronas untuk terus melabur sebahagian pendapatannya. Sebab itu kita tidak menyentuh dana yang diperoleh oleh Petronas. Kita nak menyentuh dana yang dipulangkan kepada kerajaan, kerana Petronas ini milik dan khazanah negara, berhak untuk rakyat. Anak ini maknanya anak kita semua. Itu hak mereka. Jadi sebenarnya soal nak mengatakan pendekatan populis atau tidak, ya, kita dalam pemerintahan ini nak jaga siapa? Nak jaga tokek besar dan kroni atau nak jaga rakyat? Kita jaga semua. Jadi oleh demikian, saya tekankan jumlah yang kita sebut 50 sen itu bukan jumlah yang keterlaluan. 50 sen turun langkah awal. Memang Datuk Sabri dia menyentuh, dia kata memang saya janji lebih. Memang sebab itu saya sebut langkah awal. Sebab apa saya sebut langkah awal? Sebab kekacauan, kemusnahan ekonomi, kerusakan akibat kenaikan mendadak keterlaluan. Kerana naik begitu mendadak keterlaluan, tidak ada yang sokong. Yang sokong hanya ahli Parlimen Barisan Nasional. Karena kenaik keterlaluan, kita terpaksa menurunkan ikut peringkat. Saya mengambil satu pendekatan bertanggungjawab. Kalau benar populis, saya umum saja. Kita turunkan RM1 atau RM1.50. Apa salah? Tetapi saya terpaksa mempertahankan dengan hujah, dengan angka 2 bilion selamat dari
Saya sambung kemudian.